Okay, so kalau kita sebelum ni kita dah jumpa 4 jam kelas kita. Apa yang kita dah buat adalah basic integration, integrate guna substitution, by part, dah guna buat partial fraction. Lepas tu yang hari Sabtu hari tu kita ada buat integration trigo kan. Itu saya lain, kiranya saya asingkan integration trigo sebab trigo ni dia ada banyak-banyak style. So kita yang kena tentukan, kita kena tengok disesuai substitution ataupun by part ataupun biasa. Okay, so untuk hari ni kita akan tengok kepada focusing on area dan volume lah. Okay, ni saya tengok pada lecture note dulu, tapi nanti korang akan tengok pun. Okay, cuma saya nak, kita nak tengok kepada area. So hari ni fokus kita adalah area dan volume. Okay, so basically integration ni kita boleh gunakan untuk cari area dan volume. So area adalah kawasan bawah graf kita tu. Okay, bila kita integrate graph, kita integrate function. Okay, so integrate function kita ni kan. Okay, kita akan dapat area under graph kita. So ini yang kita akan carilah. Okay, lepas tu apa yang kita akan tengok adalah area one curve. Maksudnya curve dan axis lah. Lepas tu kita akan cari area antara between two curves. Okay, dan sebenarnya soalan untuk area dan volume lah nanti paling sangat membantu kalau kita lukis graf sebab kita tahu kedudukan dia macam mana. Kita boleh, kita tahulah kita nak modulus ke apa benda, siapa tolak siapa. Okay, so untuk area under curve, kalau satu curve sahaja kita terus integrate kita punya function daripada mana ke mana, so dapatlah kita punya area. Okay, lepas tu kalau curve kita bawah x-axis, okay, bawah x-axis, kita kena moduluskan dia. Sebab apa kita kena moduluskan dia? Sebab bila kita integrate, nanti kita akan dapat negatif. Area kan tak boleh negatif. So, if under x, below tak cantik pula. If below x-axis, kawasan yang kita nak tu, bawah x-axis, kita kena letak modulus. Sebab nanti kita akan dapat negatif. Area cannot be negative. Okay. Lepas tu itu satulah, itu untuk one curve. Okay, ini pula kita tengok kalau curve kita dekat y-axis. Bila dekat y-axis, kalau tadi dekat x-axis tau. So belakang ni mesti dx. Kalau curve and y-axis, belakang ni mesti dy. Dan dia lah x equals to something lah. Okay, dan apa yang kita akan buat, kita akan ambil, kita terus integrate je function kita ni. Terus integrate function dia. Dan sebenarnya kalau ikutkan, ini kalau macam lebih detail lah. Sebenarnya apa yang kita buat sebenarnya adalah, kita ambil yang ini, function yang ini, x sama dengan apa-apa ni, minus dengan ini. Minus x-axis. So x-axis kita adalah, y-axis. Y-axis kita adalah x equals to 0. So sebenarnya contohnya lah x ini adalah, nak reka apa x sama dengan E kuasa Y. Contohlah tipu-tipu kan. Okay. Contohnya lah X sama dengan E kuasa Y. So bila kita nak cari, sebenarnya apa yang kita buat adalah ini daripada kanan tolak function kiri. Tapi kiri kita X sama dengan kosong. So itu sebab formula dia adalah X je. So dia adalah EY minus 0 lah sebenarnya. Tapi ini penting nanti bila ada two curve. Cuma kalau one curve saja, if curve and y-axis, terus integrate je, tak payah nak tolak apa-apa. Okay, cuma kalau if curve on left, okay, curve dia ada kat sebelah kiri, kita kena letak modulus. Okay, so cuba kalau korang imagine, kalau korang terbalikkan graf tu, korang akan nampak yang ini sebenarnya dia adalah macam dekat bawah. So that's why kalau curve, kalau kita integrate pada y, curve dia on left, kita akan letak modulus. Okay. Lepas tu, okay, ini adalah area between two curve. So bila area between two curve ataupun line ataupun apa-apa, okay, apa yang kita akan buat? Pada first kali tentukan dululah kita nak buat dx ataupun dy. Maksud kita buat dx ataupun dy, kita akan tentukan kita nak buat dia pada paksi x ataupun nak buat dia pada paksi y. Ada sesiapa nak cakap apa-apa? Okay, kau nak cakap apa-apa cakap je.
Cuma saya takut korang tertekan mic je. Okay. So bila tu curve, kita akan tentukan dulu kita nak buat pada dx ataupun buat pada dy. If kita nak buat pada dx, function semua mesti y equals to lah. Mesti in terms of x. In terms of x. Dan kita nak cari function dia, kita akan ambil function atas tolak function bawah. So atas tolak bawah untuk dx. Okay. Kalau untuk dy, okay, cuba tengok sekarang ni kira macam y axis kita yang jadi base. Nampak tak? Y axis kita jadi base. So bila y axis jadi base, kita akan ambil dia dy lah. So bila dy, function kita akan jadi x sama dengan x sama dengan x sama dengan. So x sama dengan apa? X sama dengan kita akan ambil kanan. Afdol kan kanan kan? So kita ambil kanan tolak kiri. Macam tu. Tolak this function lah. Sebab apa kita kena buat macam tu? Sebab sebenarnya konsep bagi kita nak cari area ni, kita ambil yang ni dulu kan, atas dulu kan, fx dulu kan. So fx tu bila kita integrate, kita akan dapat semua ni sampai bawah sangat-sangat. Okay, tolak tu maksudnya kita akan tolak kawasan yang bawah G. So tolak G, so maksudnya kita akan dapat G lah kan. So tolak benda ni. Bila kita integrate G, kita akan tolak area bawah G. So that's why kita akan dapat je ni sahaja. Okay, so itu konsep dia sebenarnya sama jugalah kanan tolak kiri. So bila kanan, kita akan ambil area semua ni, tolak area dekat bawah G. So dapatlah yang seketul ni sahaja. Okay, so inilah ataupun ditulis macam ni lah. Upper tolak lower for dx. Kalau untuk dy, right tolak left. Okay, next apa yang kita ada lagi adalah, okay, tadi semua area tau. Okay, kita tengok dulu lah soalan area. Saya rasa dah habis dah untuk area. Kita tengok dulu soalan area. Cuba tengok, bukan, betul lah. Cuba tengok example dalam tutor, question number 13. Okay, so question number 13, sketch and find the area of the region. So first kali we need to sketch lah. Kita akan sketch y equals to x cube dengan y equals to negative x dan juga y equals to 1. So kita akan lukis. Kita lukis dulu. Saya ambil warna hitam. Okay, lukis. So korang pun lukis sama. Okay, then saya akan tandakan y equals to x cube. So lebih kurang macam ni. Untuk soalan, untuk area dan volume, saya tak akan fokuskan kepada macam mana nak sketch sebab satu, korang dah belajar waktu SEM 1. Satu lagi, benda ni bukan masuk exam. So since dia macam assignment dari UPS je, so korang boleh tengok graf daripada apps yang korang ada lah. Saya pernah cakap dulu, korang boleh check guna apps Desmos ni untuk graf. Okay, itu sebab saya tak nak fokus kepada graf sangat lah. Okay, so kita dah lukis y equals to x cube, then we have line y equals to negative x. So saya gunakan warna lain. So y equals to negative x. And another one is y equals to 1. Okay, warna orange pula. Y equals to 1. So y equals to 1 lebih kurang macam ni. So namakanlah semua straight line yang biru tu je bukan. Okay, so y equals to x cube. Then apa tadi warna hijau. Y equals to negative x. Dan apa yang kita nak cari adalah area yang di-bounded by these three line. So area yang dikepung oleh ketiga-tiga line. So kalau kita tengok warna kuning. Okay. So mana area yang dikepung oleh ketiga-tiga line? Kita akan ignore exist sebab soalan kata antara ketiga-tiga line. So anggap macam exist tu tak ada. So line yang kawasan yang kita nak adalah this one. Kenapa besar this one. Okay, saya padam balik. Sebab dia besar so dia tak best. Okay, so itu adalah area kita. Ni. So kalau kita perasan, kalau kita boleh macam zoom in, zoom out tu, kalau kita boleh keluarkan dia, sebenarnya kawasan ni adalah kawasan ini. Okay, triangle dan juga satu kawasan yang macam mangkuk tu.
Macam tu. So ini yang area yang kita nak cari. Tapi bila kita nak cari area menggunakan integration, kita kena cari dulu kita nak integrate dari mana ke mana. So bila kita integrate, we need to find this value. So to find this value, first kali kita perlu cari merah. Okay, kita perlu cari intersection point. So intersection, sebab apa kita perlu cari intersection point? Sebab kita nak tahu kita nak integrate dari point mana ke point mana. So untuk cari this point, cuba tengok dekat sini. Ini adalah intersection point antara hijau dan oranye. Okay, so first kali carilah intersect antara hijau dan oranye. So y equals to negative x dan y equals to 1. So kita dapat negative x equals to 1. So x equals to negative 1. So value dekat sini adalah negative 1. Okay, next kita tengok dekat sini pula. Dekat sini, point dekat sini adalah intersection antara oranye dan biru. So y equals to x cube and y equals to 1. So x cube equals to 1, x equals to 1. Okay, so maksudnya value dekat sini adalah 1. So kita dah tahu kita akan integrate daripada paling hujung nilai dia adalah negative 1, paling hujung kanan value dia adalah negative 1. So kita akan integrate from negative 1 to 1. Okay, lepas tu kita nak buat apa? Dx ke dy? Kita akan buat dx lah. Okay, sebab satu benda sebab kita dah ada nilai x. Satu lagi dasar kita, base kita. Guna mana ni? Okay, base kita adalah pada sini. Okay, nampak tak? Kita kira macam gambar kita tu berdiri pada dx. Dia macam berdiri pada dx kan. So kita akan buat dx lah. Y dx. Okay, cuma kita nak tahu apa dia tolak apa. Okay, kita kena ingat bila dx dia akan jadi atas tolak bawah kan. Function atas tolak function bawah. Bahasa Inggeris lah sikit. Upper minus below. Upper minus below. So apa yang kita nak jadikan function apa? Okay, this function lah function oranye. Nampak tak? Okay, nampak tak? Oranye tu ada dekat atas kan? So oranye. Ini oranye. Oranye apa tadi? Y equals to 1. So A from negative 1 to 1, y equals to 1. So 1 minus, okay, lepas tu kita tengok function bawah. Cuba tengok pada kawasan kita yang saya dah keluarkan ni function atas kita kan. So ini adalah function oranye. Y equals to 1. Lepas tu cuba tengok function dekat bawah. Kita ada dua function. Dua function dekat sini. Yang dekat sebelah sini adalah garis hijau, y equals to negative x. Dekat sini adalah garis line y equals to x cube. So nampak tak? Kita ada satu function atas tapi function bawah ada dua. So apa yang kita akan buat? Kita akan pecahkan kepada dua bahagian. Maksudnya kita akan integrate kawasan ini. Okay, this one for example A lah. Tambah kawasan ini. Cuma kita kena tahulah apa nilai dekat sini. Apakah nilai X yang graf kita tu bertukar. So kita tengok daripada graf, this one adalah 0. So maksudnya graf kita akan pecah macam ni. Integrate from negative 1 to 0. Okay, cuba tengok balik. Daripada negative 1 to 0, function apa yang atas? 1 kan? Y equals to 1. So 1 minus, okay, function bawah. Y equals to, ni kita sekarang ni fokus kat sini fokus kat sini dulu. Okay, sini tadi 1. Okay, sini tadi, negative 1. Sini tadi 0. Sini tadi 1. Okay, so from negative 1 to 0, atas adalah y equals to apa tadi? 1. Tolak function bawah. Bawah dia adalah negative x. So 1 minus negative x dx plus integrate. Okay, sekarang ni kita fokus kepada kawasan B. Kawasan this one. Okay, so integrate from 0 to 1. So apa function atas? Function atas tadi macam tadilah. Function oranye tadi. Apa function oranye tadi? 1. 1 minus bawah. So bawah kita adalah x cube. Dia jadi macam tu. Okay. So kita pun integrate lah macam biasa. So integrate 1 plus x
plus integrate from 0 to 1, 1 minus x cube dx. Okay, so integrate 1 dapat x, integrate x dapat x square over 2 plus from negative 1 to 0, sorry. Okay, plus integrate 1 dapat x, integrate x dapat x cube dapat x4 over 4 from 0 to 1. Okay, so kalau tengok balik sebenarnya graf kita tu bersambung je. Okay, sebab kita tahu tadi kita nak integrate daripada negative 1 to 1 kan. Yang ni. Tapi antara negative 1 to 1 kita ada dua function yang berbeza dekat bawah. So that's why kita pecahkan from negative 1 to 0 plus 0 to 1. Sebab apa? Sebab dua kawasan yang berbeza. Okay, so kita pun selesaikan. Yang ini saya dah tunjuk dah last week. Tapi saya tunjuk lagi sekali. Takut tak ingat. So sub 0 dulu minus sub 1. So 0 plus 0 square over 2 minus, so sub negative 1 pula. Negative 1 plus negative 1 square over 2. Okay, so buat yang belakang pula. So 1 minus 1 4 over 4 minus 0, minus 0 lah. 0, 0. Okay, so nanti jawapan dia kita akan dapat. Okay, selesaikan. Okay, kejap ulang balik semula. This one adalah kawasan this one. Okay, sub 0 dulu tolak baru sub 1, sub negative 1. So ini adalah untuk yang ini. So final answer kita akan dapat 5 over 4 unit square. Okay, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak? Adila kata tak ada. Orang lain ada apa-apa nak tanya? Orang lain ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Okay, so saya teruskan sebab tak ada benda nak tanya-tanya saya teruskan. So moving to question B, masih lagi area. Okay, so persoalan dia tadi, sketch and find the area enclosed by the curve. Enclosed tu maksudnya dikepung lah, yang ditutup between curve y equals to 7 plus x minus x square and line y equals to negative 2x minus 3. So sketch dulu sebab kita nak tahu siapa tolak siapa. Sebab kita kena tahu juga atas tolak bawah ke, kanan tolak kiri ke. So kita pun, okay, apa tu sketch. So here we have quadratic yang terbalik. So lebih kurang macam ni bentuk dia. Sekejap, bentar-bentarlah jadi bentuk dia. So lebih kurang macam tu lah. Sebenarnya saya ingat sikit. Okay, saya ingat sikit ke sana. Lebih kurang macam tu. Okay, so this one adalah line biru. And we have another one, negative 2x minus 3. So negative 2x minus 3 lebih kurang, kita sambung sikit. Ni pun boleh sambung lagi Dia tak bagi tahu pun sampai mana. So negative 2x minus 3. So lebih kurang sini. Nak garis sekejap. Okay, macam tu lah tapi tak kena pula. Okay, kejap saya bagi kena balik. Lebih kurang macam tu nanti dia akan kena. Sepatutnya dia akan kena. Cantik sikit. Macam tu. Okay, so nampak kawasan kita. Okay, macam tu. Okay, dan apa yang kita nak cari sekarang adalah area di sini. Okay, macam saya cakap tadi, selalunya kalau kita area under the curve, area antara dua graf, okay, kita akan ignore je dia punya axis dia. So nampak tak kalau kita ignore? Nampak tak? Itu je kawasan dia. Okay. So kalau ikutkan, saya masukkan balik. Kita lagi senang untuk buat pada dx. So area kita, area tak kisah kita nak ambil dx dy bergantung kepada mana yang senang untuk kita tengok. Kenapa kita tak ambil dy? Sebab dy tu perasan tak, ada yang dia susah lah. Kalau nak buat dy tu dia susah sikit. Kalau korang tengok gambar korang tu straight je, korang boleh nampak kita integrate, kita boleh terus ambil daripada atas, function atas tolak function bawah. Nampak tak? Biru tolak oren.
Okay, so biru dia apa? 7 plus x minus x square. Okay, minus function orange. So negative 2x minus 3. Tapi kita tak tahu kita nak integrate dari mana ke mana. So we need to find intersection point here and here. So cari dulu intersection point between quadratic and the straight line. Intersection point. So 7 plus x minus x square equals to negative 2x minus 3. So simplify apa semua, kita akan dapat x minus 10 equals to 0. So from here we'll get x plus 2 factorize dia. 5 equals to 0. So x equals to negative 2. X equals to 5. So obviously lah this one is negative 2. This one is 5. So kita akan integrate from negative 2 and 5 function itu. So kita pun integrate je lah macam biasa. So integrate 7 dapat 7x. Integrate x dapat x square over 2. Integrate x square dapat x cube over 3 minus negative 2x square over 2 minus 3x. Integrate from negative 2 to 5. Okay, yang ini kita tak payah nak pecahkan macam soalan tadi. Soalan tadi kita kena pecahkan sebab function kan kita buat atas tolak bawah. Atas ada satu function je tapi bawah ada dua function. Straight line dan juga curve. Tapi untuk soalan ni kita hanya ada satu function atas which is the blue one and satu function dekat bawah which is the yellow apa warna apa tu orange tu. So atas tolak bawah. So selesaikan kita akan dapat ini simplify apa semua kita akan dapat sekejap selesaikan kah? Selesaikan je lah. Sekejap saya tengah fikir saya selesaikan ke tak. Tak apalah, korang buat je nanti. So substitute lah value semua. So 7, 5 plus 5 square over 2 minus 5 cube over 3. Okay, so sub 5 then minus sub 2 substitute negative 2, sorry. Substitute negative 2, oh tak habis tolak lagi. So minus plus lah, plus x square, so 5 square plus 3 times 5. Then minus substitute 2, so 7 times negative 2 plus negative 2 square over 2. Saya dah pernah bagi tahu last week, kalau soalan subjektif, kalau exam soalan subjektif, korang kena tunjukkan korang substitute tu. Okay, so that will get the final answer 343 over 6 unit square. Okay, kecilkan sikit. Okay, yang paling penting sekali antara dua soalan atas yang kita dah buat tadi, ini kita terus jump kepada dua curve lah. Satu curve tadi kita dah buat dah tadi. Kita dah tunjuk example biasa je. Okay, so untuk dua curve, yang penting nampak beza antara dua ni, kita ambil atas tolak bawah. So function atas yang mana, function bawah yang mana kena tengok lah. Kalau ada dua function pada atas ataupun pada bawah, kita akan pecahkan kepada dua bahagian. Macam question A. Okay ke setakat ni? Okay. Okay, saya rasa pun korang ada belajar dah kan waktu sesi lepas kan, sem waktu PDT kan. So dia macam recap balik je lah, kena brush up balik yang korang dah belajar dulu tu. Okay, saya rasa saya nak tengok volume pula. Ni kita sentuh-sentuh dulu area dengan volume, area, lepas tu kita akan sentuh volume. So saya nak patah balik kepada lecture note berkaitan dengan volume. Okay, so untuk volume, this one new area kan. Okay, so untuk volume, okay, untuk volume, first kali untuk soalan volume dia akan bagi tahulah rotate pada x axis ataupun rotate pada y axis. Okay, so kalau rotate pada x axis, dia akan bagi tahu dx lah. Ni rotate x axis, maksudnya dia macam ni. Okay, ini kan contohnya ni curve kita. Bila kita rotate pada x axis, kira kita punya function ni akan membentuk satu
satu bentuk macam tu. Bentuk apalah tu kan. So itu maksud dia rotate. Dia akan berpusing, pusing supaya dia akan membentuk macam satu cawan yang kita terbalikkan tu ataupun satu speaker gitu. So ini bukan salah conteng tak, ni nak beritahu yang dia apa maksud rotation. So dia akan membentuk satu speaker. Itu kita rotate pada dx. Okay, kalau kita rotate pada dy, pun sama juga. Ni bentuk dia. So dia akan pusing. Dia akan membentuk macam cawan macam tu. Itu maksud dia rotate. Rotate pada y axis. So kalau dia rotate pada y axis, belakang ni akan jadi dy. Okay, rotate y axis. Okay, kalau atas tadi rotate x, ni rotate y. Lepas tu, okay, bila kita nak rotate, kita akan cari volume menggunakan integration. Macam biasalah, kita akan tengok kita nak integrate dari mana ke mana. So we have to have this value lah. Integrate from A to B. Okay, lepas tu untuk formula volume, okay, integrate from A to B. Dia ada, tadi kan kita kata kita nak buat rotate pada x axis. So belakang akan jadi dx. Lepas tu function dekat tengah-tengah ni adalah y equals to lah. Y sama dengan apa-apa. Tapi y square, lepas tu dia ada pi. Ini untuk rotate x axis. Okay, dia mesti dx kat belakang ni. Kalau rotate y axis, okay, macam tadi juga kita kena tahulah kita nak integrate volume Saya tulis area ke tadi? Volume. Okay. Kita kena tahu kita nak integrate dari mana ke mana. So integrate from C to D. Okay. Macam biasalah. Nilai yang kecil kita akan letak dekat bawah. So integrate from C to D. So function dia apa? Kita nak rotate dekat mana? Rotate dekat Y axis. So belakang ni mesti dy. So bila belakang ni dy, kita akan rearrange kita punya function jadi x sama dengan, okay, so x equals to apa-apa square lah. Okay, dan mesti ada pi. Ini adalah rotate y axis. Okay, ini kalau untuk satu curve. Satu curve terus je ambil function tu. So tak ada nak siapa tolak siapa. Untuk one curve. Okay. Kalau kita tengok, kalau kita ada two curve, kita akan buat juga tolak-tolak macam kita buat area tu. Okay, so integrate from apa to apa ni V integrate apa from apa to apa, jangan lupa volume dia mesti ada pi. So pi tu nak letak dekat dalam integral sign boleh, nak letak kat luar integral sign pun boleh sebab dia constant. Okay, lepas tu macam tadi juga kalau kita rotate pada x axis, dia akan jadi over dx. So dia mesti jadi y kan dekat tengah-tengah ni. Tapi kalau kita ada dua curve, kita akan ambil atas tolak bawah. Macam tadi. Okay. So y square tolak y square. Y square 1, y square 2 ataupun sebenarnya atas square tolak function bawah square. Ni bawah. Nampak? Atas tolak bawah. So bila function atas dia akan jadi macam ni lah. Dia akan rotate macam tu kan. So tolak kawasan bawah. Tolak kawasan yang di-rotate dekat bawah. So sebenarnya apa yang kita dapat adalah bentuk macam karipap ni sahaja. Itu volume untuk karipap ni lah. Macam kan selalu orang viral karipap angin kan. So kita nak tahu volume karipap angin tu berapa. Macam tu lah lebih kurang. Okay, so ingat. Kalau dx mesti atas tolak bawah. Tak kisahlah area ataupun volume. Kalau dx. Cuma bezanya kalau area kita akan ambil tolak je terus. y1 tolak y2. Tak ada square-square. Tak ada square-square ni, tak ada. Kalau volume dia ada square-square. Square setiap satu dan dia ada pi. Okay. Then, cuba kita tengok kalau kita revolve y ataupun rotate at y axis pun sama juga macam area. Kalau area, kita akan integrate dy. So, x kan? So, x1 tolak x2 ataupun kanan tolak kiri. Okay, ini untuk area. Tapi kalau untuk volume, lupa nak tulis daripada C to D. Okay, so kita akan integrate from C to D juga sama. Tapi dia ada pi. Lepas tu kita akan ambil x1 square tolak x2 square dy ataupun kanan square tolak kiri square. Macam tu. Okay, function dia sama je. Cuma kalau untuk area kita boleh pilih.
tak kisah kita nak buat dx ataupun dy sebab value dia akan sama. Tapi untuk volume, apa yang kita dapat dekat dx takkan sama dengan apa yang kita buat dekat dy. So baca soalan betul-betul, soalan nak dx ataupun dy. Okay. Okay, jom kita tengok example. Sambung kepada example 14. Exercise 14. Page number berapa ya? 39. Okay, page number 39. Okay, so 14. Find the volume of the solid formed by revolving the given region through 360. Okay, untuk silibus korang akan belajar 360 sahajalah. Tak ada 180. Dia kalau korang advance sikit, korang akan belajar 180 revolve separuh je. Maksudnya instead of kita dapat speaker separuh je. Macam tu. Kalau instead of kita dapat karipak angin yang penuh, kita dapat karipak angin tu kita dah belah dua. Itu kalau revolve 180 lah. Tapi korang tak belajar, korang belajar 360 sahaja. Okay, jom kita tengok volume. Okay, so volume dia mesti adalah integrate from apa to apa tu. Okay, lepas tu kita tengok about y-axis. So bila soalan kata about y-axis, okay, belakang ni mesti dy. So bila belakang dy, dia mesti x1 square tolak x2 square. Ataupun senang kita nak ingat, kita akan ambil kanan square tolak kiri square kan. Okay, so nak senang, nak lagi nampak, kita lagi mudah kalau kita lukis. So that's why macam penting juga untuk kita lukis tu. So kita try lukis dulu gambaran dia macam mana. Okay. So x cube. So macam mana x cube? X cube y equals to x cube. Then we have y equals to 1. So y equals to 1. Kenapa dia tak kena pula? Okay, y equals to 1. Okay. So bila kita nak rotate pada y-axis, inilah rotation kita. Okay, so maksudnya kawasan kita tu adalah yang ini sahaja. Okay, lepas tu kita tahu function kita adalah sini nilai dia 1. Sini obviously nilai dia kosong. Ni kena dekat kosong tu gambar dia tak nampak sangat tu tapi dia kena dekat kosong. So kita tengok daripada gambar kita nak buat pada dy. So nilai boundary kita adalah from 0 to 1. Okay, sebab kita akan fokus kepada y kan. Okay, lepas tu kita tahu kita akan ambil saya punya formula saya terlupa sesuatu. Apa dia formula volume tu saya terlupa sesuatu. Pi. Yes, saya terlupa pi. Thank you so much. Okay, so pi tu boleh letak dekat luar ataupun boleh letak dekat dalam lah sebab pi tu constant. Okay, so kita tengok function kanan. So kita tengok function kanan. So this one. Okay, so function kanan kita adalah yang the blue one, but then the blue one adalah y sama dengan, sedangkan dalam formula kita kena letak x sama dengan. So kita kena rearrange supaya kita dapat x sama dengan. So x sama dengan apa? Y kuasa 1 over 3. So y to the power of 1 over 3 square minus, okay, function kiri. Kiri yang mana? Kiri yang ini, y-axis. So y-axis sama dengan apa? Kiri adalah y-axis. So y-axis, kejap tulis kat sini lah. Y-axis adalah x equals to 0. So nak tulis x equals to 0 pun boleh. Tak nak tulis pun tak apa sebab dia 0. So inilah yang kita akan integrate. So integrate pi, integrate from 0 to 1, y to the power of 2 over 3 dy. Okay, sebab ni kanan kita yang blue tapi kita kena jadikan x sama dengan sebab function kita dy. Okay, so selesaikan. So integrate lah y to the power 2 over 3. So dapat y 5 over 3. Ni integrate macam biasa je kuasa power plus 1 over power plus 1. So to the power of 5 over 3. Okay, tak payah letak plus c sebab kita ada 0 and 1. So pi, pi tak luar, so substitute 1. So 1 to the power of 5 over 3 over 5 over 3 minus 0. So that kita akan dapat jawapan dia 3 over 5 pi. Okay, since this is volume, so dia akan jadi unit cube. Dah siap. Senang je macam tu. Tu sebab kalau korang lukis gambar memang apa yang nak kata?
lagi senang lah nak nampak atas tolak bawah ke kiri tolak kanan siapa function dia macam tu. Okay. Saya nak move kepada next example. Kalau tak ada apa-apa, kalau ada apa-apa boleh terus interrupt Okay, tak ada orang interrupt. Okay, saya teruskan dengan question B. Okay, so question B macam tadi kita nak cari volume. So volume. Okay, so mesti ada pi. Okay, so what is the function? Y equals to e to the power of x equals to 0, x equals to 1 and rotate, x equals to 0. Ni ada 4 benda dia apa dia kepung kan. So this one, y x0, x1, x axis, rotate about x axis. So kita tahu dah bila rotate about x axis dia mesti ada dx dekat belakang. Then dia mesti y1 square minus y2 square. Ataupun, okay, kalau dx dia apa? Atas square tolak bawah square. Okay, y kuasa 2 tu lah. Okay, so kita tengok dulu gambar dia. Walaupun soalan tak suruh tapi lagi senang kalau kita lukis. So x, y. So now y equals to e to the power of x. So lebih kurang macam ni. Saya tak nak tengok balik graf dia macam mana. Nanti korang tengok baliklah sendiri. Kita tak nak fokus kepada graf. Okay. Then we have x equals to 0. So x equals to 0 dekat sini lah. Saya guna yang ni. Okay. Kenapa atas tolak bawah? Betul. Okay. X equals to 0. Okay, untuk this one. X equals to 1. Lebih kurang somewhere here. Okay, ni x0, x1, then x axis. So maksudnya graf kita tu akan dikepung juga oleh x axis. So boleh nampak tak volume mana yang kita nak? Dah habis maksimum dah ni. So volume yang kita nak cari adalah kawasan yang dikepung oleh keempat-empat benda ni. Biru, oren, hijau dan yellow. So which one is the area ataupun region dia? Region. So this one lah. Ini yang kita nak cari. Okay, so nampak tak? Kita dah boleh terus nampak kita punya boundary. So kita akan integrate daripada sini 0 ke sini 1. So integrate from 0 to 1. Dah tulis dah dekat situ. So pi saya keluarkan, integrate from 0 to 1. So kita akan integrate function atas. So which one is function atas? This one lah, atas kan. Fokus kepada kawasan ni sahaja. Kalau boleh zoom lagi tu, dah habis zoom dah tu. Itu adalah function atas kita. So apa dia? Y equals to e to the power of x. So e to the power of x, jangan lupa square because this is volume. Minus, okay, apa function bawah? Function bawah adalah x axis. Okay, macam tadi juga, kalau function bawah ataupun function kiri kanan dia adalah x axis, kita boleh letak 0. Okay, sebab dia x axis kan. So x axis adalah y equals to 0. Kita boleh letak 0. Tak nak letak pun tak apa. Okay, sebab dia 0 kan. Macam tu. Okay, kalau saya ajar memang saya akan tulis saya akan tulis 0 sebab saya nak bagi korang biasakan nampak siapa atas siapa bawah. Contohnya lah, kalau lah graf kita tu terbalik macam ni, kan ada function macam ni kan. Ini adalah e to the power of negative x. Okay, so contohnya dia kata, okay, sama juga x0, x equals to 1 dan juga x axis. So nampak tak? Kalau kita nak cari area lah contohnya, ni saya katakan area volume dia tak ada masalah sebab dia kuasa 2. Okay, contohnya kalau area kan, kita akan ambil atas tolak bawah. So kalau ikutkan kita akan ambil 0 minus e to the power of negative x. Kenapa dia macam, okay. Okay, tapi dalam formula kita ajar, kita moduluskan. Okay, tapi konsep dia still sama je lah. Cuma kita nak shortcut, kita terus ambil e negative x ni, kita moduluskan. But then konsep dia sama je. Konsep asal dia adalah atas tolak bawah, cuma atas dia adalah function kosong. Macam tu. Ini untuk area ini untuk area. Untuk volume tak ada masalah pun sebab nanti kita akan kuasa 2 kan. Okay, so dah boleh integrate, tapi sebelum kita integrate, selesaikan dulu ex square tu, dia akan jadi e to the power of 2x. So the thing yang kita akan integrate adalah e to the power of 2x. So integrate e to the power of 2x, we'll get e to the power of x, e to the power of 2x over 2 from 0 to 1. So integrate, so kita akan dapat e2 over 2 minus e
to the power of 0 over 2. So final answer E2 over 2 minus 1 over 2. Don't forget your pi. Okay, saya lupa pi saya. Jangan lupa. Korang jangan lupa. Okay, so nak bagi cantik lagi, jadikanlah dia E square minus 1 over 2 unit cube. Dah siap. Okay, so untuk soalan ni, untuk soalan A dan B yang kita dah buat tu, kita nampak straight away dia punya nilai boundary dia. Okay, contohnya macam soalan B ni kita nampak terus, oh kita kena integrate from 0 to 1. Kalau soalan B tadi pun kita nampak, oh kita kena integrate from 0 to 1. Tapi kalau kita tak ada nilai boundary kita, macam soalan 13 dan soalan 13 tadi, 13A dan B, kita tak nampak boundary dia apa. So bila kita tak tahu boundary dia apa, kita akan cari intersection point dia, okay. Ini adalah untuk dia punya boundary dia lah ataupun limit dia yang kita nak letak dekat kita punya integral sign. Okay. Okay, jom kita tengok question C. Okay, so question C, we have y equals to 2x plus 3. We have y equals to x square and about x axis. So about x axis tak payah nak pening-pening. So pi integrate. So about x axis so mesti dx lah. Cuma y1 square minus y2 square. Cuma kita tak tahu siapa tolak siapa. So that's why kita kena sketch graph. Alamak, dia dah terkeluar. Okay, mari kita padam. Kita lukis cantik-cantik sikit. Okay, walaupun masih lagi tersengit, tak apa. Biasalah. Oh, obvious pula sengit dia. Okay, tak apa, tak apa. Okay, then lukis dulu. Y equals to 2x plus 3. So 2x plus 3 is straight line. So when x equals to 0, y equals to 3. Sekejap so lebih kurang macam ni lah. Okay. Lebih kurang macam tu Okay, then we have y equals to x square. So kenapa macam tak cantik sangat ni? Kejap dia kena zoom sikit ni. Okay, sini dan sini. Gitulah lebih kurang. Okay, so kita nak cari volume. Kalau between two curve sama juga macam area. Okay, kita akan ignore dia punya ni. Nampak tak? So volume yang kita nak cari adalah volume this one. Okay, so bila dx dia mesti atas square tolak bawah square kan? So okay, atas square minus bawah square. So jom kita determine which one is atas, which one is bawah. So biru is atas. Okay, jangan tengok pada sini lah. Bukan, kita tak tengok pada situ. Kita tengok pada kawasan kita. Dah terpadam dah tu. Kita akan tengok pada kawasan kita tu yang macam bentuk kari pop sengit tu. Okay, atas dia apa? Atas dia the blue one and bawah adalah the orange one. So function bawah, function atas. So atas kita adalah 2x plus 3 square minus. So function bawah adalah x square. Don't forget square. Okay, kita ada masalah baru. Kita tak tahu kita nak integrate daripada mana ke mana. So nak buat apa? Kita akan buat intersection point dia. So intersection point. So kita akan integrate from kita akan buatlah 2x plus 3 equals to x square. So x square minus 2x minus 3 equals to 0. So two values of x here, x plus 1, x minus 3 equals to 0. So we'll get x equals to negative 1, x equals to 3. So this is our boundary. So negative 1, 3. So integrate lah dengan senang hati macam biasa. Okay, untuk 2x plus 3 ni kita boleh buat macam power tu sebab kita ada linear. Okay, boleh buat power since this one is linear. So 2x plus 3 cube over 3 times 2
minus. So kita akan integrate x to the power of 4. We'll get x 5 over 5. Integrate from negative 1 to 3. Okay. So selesaikanlah, buat-buat macam biasa. Okay, sub value. Korang tunjuk sub value Okay, then kita akan dapat final answer dia 1088 over 15 pi unit cube. Cube. Sebab volume. Okay, dah siap.